Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu lil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tidak terhingga ini diberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana setelah kita menunaikan solat subuh secara berjamaah dan seterusnya diberikan lagi kita ruang dan kesempatan, iaitu untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu ini. Moga-moga dengan segala usaha dan ikhtiar kita ini, tuan-tuan, diampunkan segala dosa-dosa selama mana kita ini berada di bumi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, bagi memberkati lagi pertemuan kita pada pagi ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muka surat 165, iaitu rukun yang ke-13, rukun tertib. Rukun yang ke-13, ya. Okey, baik. Rukun ke-13 iaitu tertib, iaitu mengerjakan sekalian rukun sembahyang itu satu persatu dengan mendahulukan rukun yang dahulu dan mengemudiankan rukun yang kemudian. Ini maksudnya daripada awal, iaitu bila mana kita ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam keadaan kita ini bersedia, iaitu menghambakan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Iaitu mengikut rukun-rukun, iaitu tertib. Bermulalah daripada takbiratul ihram, takbiratul ihram kita, tuan-tuan, sehinggalah salam yang pertama. Dia kata mengikut susunan. Sebab itu dia katakan, tuan-tuan, iaitu satu dunia, kan? Kita melakukan ibadah solat tersebut tidak ada yang berlainan dari sudut rukunnya, kecuali dari sudut perkara-perkara sunat. Mungkin dari sudut apa? Iaitu mengangkat tangan. Itu perbezaan, iaitu di kalangan mazhab. Mungkin dari sudut bacaan Fatihahnya, dari sudut apa? Iaitu dimulakan dengan basmalah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Perbezaan dari sudut mazhab.
Maknanya tuan-tuan, tetapi perkara-perkara mengenai rukun, contohnya daripada takbiratul ihram sehinggalah kita rukuknya, sujudnya tuan-tuan, kemudian i'tidal, kemudiannya tuan-tuan kita sujud kembali, sehinggalah iaitu rukun-rukun ke-13, sehinggalah ke-13 adalah tertib. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i meletakkan rukun yang ke-13 adalah tertib. Maknanya tuan-tuan, iaitu mengikut susunan yang telah ditetapkan. Kalau contohnya tuan-tuan, mazhab ni buat lain, tuan-tuan, agak-agak tak kelang kabut. Maknanya tuan-tuan, sebab itu mengikut susunan semua mazhab adalah dikatakan adalah sama. Keempat mazhab adalah sama. Berbeza dari sudut apa? Iaitu dari sudut perkara-perkara yang sunat sahaja. Sebab itu dikatakan tuan-tuan, iaitu sembahyang satu persatu dengan mendahulukan rukun yang dahulu dan mengemudiankan rukun yang kemudian. Baik, dalilnya iaitu berdasarkan kepada hadis kisah Al-Musi, orang yang tidak sempurna dalam solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadanya cara sembahyang yang betul dengan menggunakan perkataan summa yang bermaksud kemudian. Sebab itu dia kata summa. Tuan-tuan, dengan kemudian. Perkataan summa ini menunjukkan melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan dengan tertib, iaitu setelah suatu pekerjaan atau perbuatan dibuat dengan sempurna barulah dilakukan pekerjaan atau perbuatan lain selepas itu di dalam hadis tersebut yang panjang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza qumta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka'a hatta tatma'inna raki'a thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma rfa' hatta tastawa qa'ima thumma dfa' thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Apabila kamu hendak memulakan solat sembahyang, maka bertakbirlah kemudian. Itu dikatakan summa tadi tuan-tuan, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian bacalah apa-apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sehingga tenang kamu dalam rukuk. Kemudian angkatlah dari rukuk sehingga kamu lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud. Kemudian angkatlah daripada sujud sehingga kamu tenang duduk. Kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud. Kemudian angkatlah dari sujud sehingga kamu lurus berdiri. Kemudian lakukanlah seperti perkara itu dalam sembahyangmu kesemuanya. Inilah yang dikatakan tertib, mengikut turutan-turutan, mengikut susunan-susunan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kita dapat mengetahui, sebab itu dikatakan sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana aku solat. Maka kita mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat melalui mazhab. Sebab itu dikatakan melalui mazhab Asy-Syafi'i. Kita mengetahui tidak boleh dikatakan tuan-tuan, kalau contoh seseorang itu nak mengubah, maknanya tuan-tuan nak mengubah mazhabnya. Contoh maknanya dia nak mengubah mazhabnya. Contoh kadang-kadang bukan apa tuan-tuan, di kalangan manusia ni tuan-tuan, di kalangan manusia terutamanya tuan-tuan kita, orang-orang yang berada di bumi Malaysia ni tuan-tuan, mereka ni nak ubah mazhab, dia nak ambil yang mudah aja.
Dia nak ambil yang mudah je. Okey, ni simple, dia nak buat. Yang tu saya tuan-tuan. Sedangkan kalau sekiranya mereka itu ingin mengubah mazhab, maknanya tuan-tuan dia nak berpegang kepada mazhab Maliki, maka tuan-tuan ke semua A sampai Z dia kena buat. Dia tak boleh ambil sikit-sikit. Maknanya dia nak ambil perkara-perkara yang mudah-mudah saja. Sedangkan sebab itu, dalam perkara bab solat ni tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i paling, dia katakan paling tertil. Paling, dia kata tuan-tuan, yang berjaga-jaga dalam melakukan ibadah solat tersebut. Maknanya mazhab-mazhab lain salah? Tidak. Mereka ini ada ijtihad. Sebab itu tuan-tuan, berpegang kepada ijtihadnya, dan mereka ini tidak menyalahkan di antara satu sama lain. Malahan mereka itu adalah siapa tuan-tuan? Anak murid, mungkin anak muridnya, dikatakan gurunya sendiri, tidak menyalahkan kepada yang lain-lain. Tetapi ni dikatakan tuan-tuan, hanya dikatakan ijtihad tersebut. Sebab itu rukun tidak ada perbezaan-perbezaan. Kalau contoh kita tengok orang Arab pun tuan-tuan semayang, sama je kan. Dia tidak ada perubahan, cuma dari sudut mengangkat tangan. Mungkin perubahan mengangkat tangan dia letak kat bawah je. Mungkin dikatakan dia letakkan di atas dada saja. Ni dia angkat, mengangkat tangan juga, tapi mungkin letak di atas dada saja. Maknanya ini perbezaan dari sudut perkara-perkara yang sunat. Dia rukun. Sebab itu dikatakan undang-undang. Adanya undang-undang. Bagaimana undang-undang? Kita duduk dalam dunia ni pun tuan-tuan, ada undang-undangnya. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun ada undang-undangnya. Mengapa manusia ini boleh mengikut undang-undang manusia? Mengikut undang-undang manusia yang telah ditetapkan. Tetapi undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini tidak mahu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah kita ini dalam keadaan solat. Itu dikatakan tertib undang-undang kita dengan Allah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat menjaga sebaik-baiknya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah tuan-tuan, iaitu rukun yang terakhir, iaitu yang ke-13. Baik. Seterusnya tuan-tuan, muka surat 169. 169 iaitu bab yang ketiga, kesempurnaan solat. Maknanya daripada mula sehinggalah rukun yang ke-13. Kesempurnaan maknanya sempurnanya solat seseorang itu. Kesempurnaan rukun tadi tuan-tuan. Baik. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setelah dibentangkan dalil-dalil yang berkaitan rukun dan sunat dalam sembahyang, maka hendaklah orang yang mendirikannya mengetahui syarat-syarat sah atau kesempurnaan rukun dalam sembahyang, seperti yang dibahaskan oleh ulama mazhab dalam kitab-kitab mereka, agar sembahyang menjadi sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya solat seseorang itu mudah saja tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, nak menjadikan sah solat seseorang itu, perlulah wuduknya dijaga. Wuduk perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Ini syarat sah. Di antaranya tuan-tuan, perlulah dikatakan tuan-tuan, iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Semuanya tuan-tuan. Sebab itu kalau contohnya tuan-tuan, dalam bab solat. Dalam bab solat ni tuan-tuan, sehinggakan wuduk perlu dijaga. Tak sah wuduk maka tidak sah solat. Ini dari sudut peraturannya. Sehinggalah kau tuan-tuan pun sebegitu juga. Nanti kalau contohnya tuan-tuan, ada tertibnya dalam wuduk, ada tertibnya dalam solatnya tuan-tuan, dan kemudiannya tuan-tuan, seperti mana orang azan pun seperti itu juga. Ada tertibnya, ada undang-undangnya. Bagaimana seseorang yang melakukan azan tersebut. Sebab itu kalau contoh, sah ke seseorang yang azan yang dalam keadaan berhadas?
Sah ataupun tidak seseorang yang dalam keadaan berhadas ni tuan-tuan. Orang yang dalam keadaan berhadas macam mana? Maka sah hukumnya seseorang itu yang dalam keadaan berhadas. Maksudnya sah tetapi hukumnya adalah makruh. Makruh boleh dia nak azan tuan-tuan. Contoh dia tak sempat kan. Dalam keadaan kelang kabut, dah nak masuk waktu dah ni, aku tak sempat dah ambil uduk. Dia kelang kabut tuan-tuan, terus dia buka mic, Allahu Akbar, dia terus azan tuan-tuan. Sah hukumnya. Makruh tetapi makruh. Maknanya tuan-tuan, makruh orang yang dalam keadaan berhadas kecil. Bagi orang yang dalam keadaan berjunub tuan-tuan, dia nak azan juga. Contohnya dalam keadaan berjunub, dia berazan juga tuan-tuan, dia nak azan juga, maka hukumnya adalah lebih makruh. Dia kata lebih makruh. Dia kata lebih daripada makruh tuan-tuan. Mereka yang melakukan yang dalam keadaan berjunub. Maksudnya tuan-tuan, selepas berjunub lah, bukan dalam keadaan berjunub. Berjunub kan. Pada selepas berjunub. Dalam keadaan sedemikian tuan-tuan, dalam keadaan hadas besar, mana lebih makruh. Dia boleh nak azan tapi lebih makruh. Mungkin tak sempat tu, wallahu alam. Okey, baik. Maka rukun yang pertama iaitu niat. Maka syarat-syarat sah niat hendaklah dilakukan dengan hati. Maksudnya dalam hati kita tuan-tuan. Dia kata dalam. Kita sebutkan maknanya Allahu Akbar, daripada alif sehinggalah ra. Dalam niat dan dalam hati kita. Yang kedua, berniat ketika takbiratul ihram, iaitu sebutan kita, bukan mengangkat tangan tadi tuan-tuan. Nak mengangkat tangan tadi tuan-tuan sebenarnya adalah untuk membantu kita nak mendapatkan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak mendapatkan apa tuan-tuan, iaitu dari sudut bacaan usolli itu pun adalah untuk mendapatkan iaitu untuk menguatkan lagi ataupun untuk mendapatkan, memudahkan seseorang itu nak mendapatkan niat tersebut, iaitu menghadirkan niat bermula daripada huruf alif dalam kalimah Allah dan sebelum huruf ra dalam kalimah akbar. Niat boleh dihadirkan di antara kedua huruf tersebut. Alif, Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, di antara syarat-syarat sah niat. Baik. Dan yang ketiga, mesti ada syarat minimum. Maksudnya tuan-tuan, seseorang mungkin ada di kalangan manusia ini tuan-tuan, ada di kalangan orang-orang Islam ataupun di kalangan veteran ni tuan-tuan, dia tak mampu daripada mula sampai habis. Dia kata contohnya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Tak boleh nak habis. Sebab itu di sini dinyatakan bahawa yang paling minimum adalah qasad, ta'arud dan ta'ayin. Apakah yang dikatakan dengan qasad, apakah yang dikatakan dengan ta'arud ataupun dan dikatakan dengan ta'ayin. Maksudnya mesti ada syarat minimum, iaitu qasad. Qasad iaitu usolli. Dikatakan sahaja aku. Sahaja aku solat. Itu dikatakan sahaja aku solat. Ta'arud adalah fardu. Fardu apa tuan-tuan? Maknanya fardu, contohnya tuan-tuan, fardu dan ta'yin zuhur. Maka tuan-tuan, itu yang dikatakan ketiga-tiga itu perkara yang wajib di dalam niat. Sahaja aku solat fardu zuhur, contohnya, dia mampu yang itu saya tuan-tuan. Sahaja aku solat fardu subuh, contohnya. Allah, sampai itu je dia boleh dapat tuan-tuan. Sahaja aku solat fardu subuh. Sampai itu. Akbar fardu subuh. Maknanya tuan-tuan, selebihnya niatkan terus. Maknanya tuan-tuan dah habis sampai sini, dah letak dah tangan ni tuan-tuan. Contoh yang kita nak meletakkan, iaitu perkara sunat hayat tersebut. Kita letakkan tangan kita di sini tuan-tuan, kemudian kita sambunglah terus. Saja aku solat fardu subuh, contohnya 2 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Tak perlulah disebut, maknanya dalam hati.
Dihabiskan dalam hati tadi tuan-tuan. Sebab itu kena ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Ketiga tadi tuan-tuan. Itu di antara perkara-perkara yang wajib. Walaupun disebutkan minimum tadi tuan-tuan, iaitu itu saja yang perkara yang wajib. Adanya qasad, ta'arud dan ta'yin. Maka jika sembahyang sunat yang ada waktu, mari tuan-tuan, qasad dan ta'yin maksudnya tuan-tuan. Jika sembahyang fardu, qasad dan ta'yin. Jika sembahyang sunat yang ada waktu. Dan qasad sahaja jika sembahyang sunat mutlak. Tuan-tuan. Baik, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Baik, dan seterusnya rukun yang kedua iaitu qiyam atau berdiri betul. Mana tuan-tuan? Ini di antara syarat-syarat sah. Syarat-syarat sah qiyam, iaitu berdiri tegak dengan tidak condong hinggakan sampai ke tahap rukuk. Maknanya kalau contoh orang tu tuan-tuan, dia berdiri tegak tapi dia bongkok juga tuan-tuan. Tak perlulah dipaksa tahap dia. Mengikut tahap dia. Sebab itu disebutkan di sini, dia kata sehinggakan sampai ke tahap, tidaklah sampai kepada tahap rukuk. Sebab itu kena ada perbezaan walaupun dia tu tuan-tuan seorang yang solat duduk kan. Solat duduk, mereka ni kena ada perbezaan di antara rukuk dan sujudnya tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, adanya peraturan. InsyaAllah kita akan bicarakan tuan-tuan berkenaan solat orang yang dalam keadaan sakit. Baik. Hingga sampai ke tahap rukuk tanpa keuzuran bagi mereka yang berkuasa berbuat demikian dalam solat fardu. Maknanya dalam solat yang wajib. Solat ke-5 solat fardu tersebut berbeza dari sudut solat sunat. Sebab itu kadang-kadang jangan mengeluh kalau contoh orang tak mampu, tiba-tiba imam baca panjang-panjang pada waktu apa tuan-tuan? Pada waktu solat tarawih. Ini kebiasaannya. Ada kalanya tuan-tuan, ni jemaah ni nak panjang, pening kepala imam tuan-tuan. Jemaah ni nak panjang, yang lain pula nak pendek pula. Allahu Akbar. Mana satu dia nak ambil tuan-tuan. Sebab itu tidak membawa masalah bagi mereka kalau contohnya imam baca panjang dalam keadaan solat apa? Solat sunat tadi tuan-tuan. Solat sunat tarawih. Ataupun solat sunat tasbih tadi tuan-tuan. Tapi kebanyakannya tuan-tuan, mereka ini ada di kalangan dikatakan veteran ni tuan-tuan, ada mengambil peluang-peluang, maksudnya dalam keadaan solat tasbih tuan-tuan, mengambil peluang-peluang dalam keadaan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagilah solat tasbih tuan-tuan. Solat tarawih, dia tak adalah maknanya panjang sangat, ala kadar je kan. Dia buat ala kadar je, maksudnya tuan-tuan, dalam keadaan bacaan surah, mereka ini membaca iaitu yang bersederhana saja kan. Semua pakat nak cepat. Nak cepat-cepat tak adalah, tapi tak adalah sampai keadaan kelam kabut. Menunaikan ibadah solat tersebut. Baik, maka tuan-tuan, bila mana kita sebutkan tentang qiyam tuan-tuan, iaitu berdiri tegak. Berdiri tegak kita dalam keadaan. Sebab itu ulama menyebutkan bahawa walaupun dikatakan dalam keadaan berdiri tegak, seumpama mereka itu berdiri di tepi dinding. Maksud tuan-tuan, tembok tu dia tegakkan badan dia situ tuan-tuan. Seumpama macam itulah. Dia kata seumpama orang yang dalam keadaan berdiri tegak di dinding tersebut. Agak-agak tuan-tuan bagaimanalah kalau contoh berdiri tegak di dinding tersebut, boleh tak kita ni nak rokok, boleh tak kita ni nak sujud. Ni seumpamanya. Ini apa hebatnya ulama ni tuan-tuan. Kan, hebatnya ulama, dia menyuruh sehinggakan sedemikian tuan-tuan dalam keadaan kita berdiri tegak. Bagaimana keadaan berdiri tegak seumpama tersebut? Maknanya tuan-tuan, begitulah kita ini bila mana kita berdiri tegak dalam keadaan kita ini menunaikan ibadah, dalam keadaan kita ini menunaikan ibadah solat tersebut. Baik. Muslimin
Sebab itu di atas kemampuan, bukanlah maknanya tuan-tuan demikian bagi orang-orang yang berkuasa. Orang yang dalam keadaan solat berdiri, dalam keadaan solat duduk, mereka ini perlulah menghabiskan. Contohnya bacaan Fatihah tersebut yang dibaca, kalau contoh mereka itu berimam, ikut imam, habis baca surah Fatihah. Dia kata bacaan surah Fatihah tersebut. Ini dikatakan tertib, dikatakan tuan-tuan, iaitu dalam keadaan, iaitu syarat-syarat di antara syarat-syarat sah. Baik. Rukun yang ketiga iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, syarat-syarat sah takbiratul ihram. Yang pertama, mendengar sendiri takbiratul ihram yang dibaca. Maksudnya takbiratul ihram sendiri, maknanya apa yang kita sebutkan, Allahu Akbar, ini yang kita sebutkan tuan-tuan. Niat tadi, niat berada di dalam hati kita. Ni takbiratul ihram yang kita sebutkan. Allah tu dikata Allahu Akbar. Inilah yang disebutkan. Maknanya tidaklah dikatakan sehingga kan mengganggu orang lain kan. Ada orang macam-macam style tuan-tuan. Takbiratul ihram ni. Allahu Akbar, ada Allahu Akbar. Macam itu yang penting, paling penting tuan-tuan, disebut itulah, selesailah. Macam-macam style, ada yang tune pendek sikit, ada yang apa, Allah, ditariklah macam-macam. Allahu Akbar. Tak apalah. Yang paling penting sampai ini niatnya tuan-tuan. Itu dikatakan takbiratul ihram, iaitu menyebut. Baik, yang kedua, berdiri ketika melafazkannya jika sembahyang itu sembahyang solat yang fardu. Dalam keadaan solat fardu, berdiri tegak dalam keadaan takbiratul ihram. Dan yang ketiga, mengucapkan dalam bahasa Arab jika mampu. Maksudnya tuan-tuan, dalam keadaan bahasa Arab tak mampu, kena belajar. Takkan tak boleh nak sebut Allahu Akbar kan. Kena belajar. Baik, yang keempat, mengucapkannya Allah dahulu kemudian akbar. Dan yang kelima, kalimah Allah tidak boleh digantikan dengan nama Allah yang lain. Umpamanya Ar-Rahmanu Akbar, tidak boleh ditukar. Dia kata Ar-Rahim Akbar. Contohnya, dia tidak boleh nak ditukar-tukar, iaitu kalimah tersebut. Ataupun yang keenam, kalimah akbar tidak boleh digantikan dengan kalimah lain yang sama artinya. Umpama a'azam, dia kata Allahu azam, nak buat lain sikitlah. Ni nak buat magic sikit, contohnya tuan-tuan. Dia kata contohnya kan, dia belajar, contohnya tuan-tuan, dia nak mengikut hukum sendiri. Dia tidak mengikut hukum yang telah ditetapkan, mengikut hukum dia sendiri tuan-tuan. Dia nak ubah. Contohnya dia tahu maksudnya, dia belajar bahasa Arab apa semua, contohnya tuan-tuan. Dia suruh, dia nak tengok orang sebelah nak kata apa. Dia kan Allahu Azam, orang sebelah pun pelik. Contohnya dia kata, kalau contoh yang belajar ni tak apalah, dia kata tidak sah kan. Maka tidak boleh digantikan walaupun maksudnya yang sama. Walaupun maksud yang sama. Sebab itu tidak boleh ditukar-tukarkan, iaitu ditukarkan kerana ini adalah rukun-rukun dalam keadaan takbiratul ihram. Okey, baik. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketujuh, tidak memanjangkan ba pada kalimah akbar. Allahu Akbar. Ni. Dia kan. Dia memanjangkan. Sebab tu dia perlulah memendekkan saja Allahu Akbar. Ataupun dia sebut Allahu Akbar. Dia pendekkan sahaja kalimah, huruf-huruf
tersebut. Okey, baik. Yang ke-8, tidak membaca dengan tasydid, iaitu sabdu pada huruf ba dalam kalimah akbar. Maknanya tidak membaca dia contoh akbar. Dia ditambahkan dengan sabdu tasydid tadi tuan-tuan. Tidak boleh. Yang ke-9, tidak memisahkan antara kalimah Allah dan akbar lebih dari sekadar mengambil nafas. Maksudnya dia memisahkan di antara Allahu Akbar. Dia tidak boleh, maknanya perlulah menyambungkan Allahu Akbar. Ni baik. Yang ke-10, tidak memanjangkan huruf alif pada kalimah Allah. Allah, dan jika dipanjangkan lebih dari 7 harakat maka tidak sah takbiratul ihramnya. Dia alif dia panjang Allah. Maknanya tidak bolehlah. Dia katakan memanjangkan huruf alif tersebut lebih 7 harakat. Dia kata 7, 6 harakat. Dengan Allahu Akbar. Dia buat pula Allah. Buat konon-konon buat sedap-sedap lah. Dia kata buat sedap-sedap. Contohnya dalam keadaan nak contoh bertarannum. Maka tidak sah akan takbiratul ihramnya. Sekiranya tidak sah takbiratul ihram, maka secara automatik tuan-tuan tidak sah akan solatnya. Dan seterusnya tidak menambah waw. Tidak menambah waw antara kalimah Allah dan akbar. Contoh dia kata tuan-tuan, Allahu wal akbar, wa akbar. Contoh Allahu wa akbar. Contoh ditambah waw, tidak boleh. Tidak menambah. Dan tidak menambah waw pada kalimah Allah, umpamanya Allahu wa akbar. Allahu wa. Dia kata akbar umpamanya. Tidak boleh. Mana tidak menambah. Dan ke-13, membaca setiap huruf dalam takbiratul ihram dengan betul makhrajnya. Dia kata dalam keadaan bacaan tersebut, takbiratul ihram tersebut, takbiratul, sebab dia katakan takbiratul, sebutan takbiratul Allahu Akbar. Dia dalam keadaan sebutan yang sebaik-baiknya, makhraj. Lepas itu dikatakan tuan-tuan dalam keadaan sah solat. Bila sebut sini tuan-tuan syarat-syarat sah takbiratul ihram, kita dah sebut daripada syarat-syarat sah niat, syarat-syarat sah qiyam, syarat-syarat sah. Yang ketiga adalah syarat-syarat sah takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram yang sebaik-baiknya. Sebutan kita tuan-tuan itu dikatakan makhraj. Yang paling penting ada bunyi. Maksudnya tuan-tuan, kalau contoh seseorang itu tuan-tuan, tidak semestinya mereka itu nak menyebut makhraj tersebut sebenar-benarnya dalam bahasa Arab. Kadang-kadang orang ni tak mampu tuan-tuan, kadang-kadang dia tak ada gigi, kadang-kadang dia ni tuan-tuan lidah dah keras. Contohnya kan, mana tak mampu, maknanya dia hanya boleh menyebutkan Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar kan, Allah yang kata Allah Maha Besar. Dia kata sebab itu dikatakan dengan makhraj yang sebaik-baiknya, betulkan makhrajnya. Seumpamalah orang yang dalam keadaan azan pun semedikan, dengan ada lagu-lagunya tuan-tuan, dengan tertibnya tuan-tuan, daripada mula sampailah habis. Ketika mana dikatakan Bilal berwabah melaungkan azan pada waktu itu bila mana Nabi SAW mengarahkan kepada Bilal berwabah untuk melaungkan azan. Jadi sebab itu dikatakan makhrajnya tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat pun tuan-tuan, perbezaan dari sudut apa azannya.
Maksudnya iaitu azan azan zuhur, asar, ada perbezaan di antara azan, maknanya azan azan pada waktu malam dan subuh, terutama subuh kan. Dia ada perbezaan maghrib, isyak dan subuh tadi tuan-tuan. Maknanya ada perbezaan dari sudut lagunya. Tidaklah maknanya lagunya tuan-tuan, taranumnya sehinggakan memanjang-manjangkan. Maksudnya tuan-tuan, lagunya berlebih-lebihan. Itu pun tak boleh juga. Sebab itu dari sudut sebutan-sebutan tersebut perlulah dijaga. Dari sudut tajwidnya, dia maknanya tuan-tuan, orang yang azan ni dia fahamlah. Dari sudut sebutan-sebutan makhraj tersebut, dari sudut tajwid dan lagu-lagunya tuan-tuan. Baik. Yang ke-14 iaitu mengucapkannya setelah masuk waktu sembahyang yang mempunyai waktu. Maksudnya tuan-tuan, iaitu yang mempunyai waktu adalah solat fardu. Contohnya yang masuk waktu. Contoh dia nak bersegeralah pada waktu itu, tak sempat dia nak solat berjamaah. Contoh pada solat zuhur kan. Dia buat solat kat rumah. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Boleh ke tidak? Boleh. Maknanya tetap sah kerana sudah masuk waktu tuan-tuan. Ni pada waktu tersebut dikatakan masuk waktu sembahyang yang mempunyai waktu, iaitu solat fardu tersebut. Maknanya dalam keadaan tergesa-gesa pada waktu itu, mereka ini contohnya nak melakukan ibadat tersebut, mungkin ada urusan-urusan yang nak bercepatan. Ni pada waktu tersebut dia orang lafaz Allahu Akbar, dia dah terus Allahu Akbar. Mana nak cepat sangatlah tu. Baik. Yang ke-15, bagi makmum tidak mendahului takbiratul ihram imam. Sebab itu tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah kita perlu tunggu. Kalau contoh kita menjadi makmum, kita perlu tunggu imam habis. Maksudnya habis takbiratul ihramnya, barulah kita mula angkat tangan. Barulah kita mula dah standby dah usolli. Kita dah usolli dah tadi tuan-tuan. Kan? Itu yang sebaik-baiknya. Mana standby, kita dah usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala kan. Pada tuan-tuan, kita dah standby, imam dia Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tak payahlah nak tergesa-gesa sehingga kan mendahului imam. Kalau contoh kita nampak imam ni macam panjang sikit takbiratul ihram dia, contohnya kata Allah, kita bila nak dapat ni tak perlu nak kelang kabut, tunggu imam habis sebut ra tadi tuan-tuan, Allahu Akbar kan. Kadang-kadang dia panjang sikit Allah tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, selagi mana tidak menjejaskan, iaitu selagi mana tidak membatalkan akan takbiratul ihramnya. Ini tuan-tuan, kita boleh ikut. Sebab itu syarat-syarat seseorang yang menjadi imam pun tuan-tuan perlu diredai oleh makmum. Maksudnya tuan-tuan, meredai di antara satu sama lain. Kadang-kadang ada di kalangan jamaah ni tak suka imam tersebut. Tak suka sebab apa? Wallahu a'lam. Bukan maksudnya tak suka dari sudut, kalau contoh tak suka imam tu baca panjang-panjang, contohlah kan. Itu masalah dia orang lah. Mana tidak kena mengena tuan-tuan. Sekiranya majoriti, mana tuan-tuan, semua tak suka. Maksudnya tuan-tuan, lebih ramai tak suka daripada yang suka. Tak suka imam tersebut contohnya kan. Maka ini menyebabkan apa? Tidak sah akan solat berjamaah tersebut.
Sebab itu dia kena reda. Maknanya makmum dia reda akan imam tadi. Okey, imam ni tak ada masalah, aku suka dia. Maknanya semua pun suka. Kalau setakat seorang tak suka tuan-tuan, tak membawa masalah lagi. Kalau contoh dia je komplain, muka dia je dah, kita tahu dah orang ni memang suka komplain. Biarkan. Maknanya tuan-tuan tidak membawa masalah. Sebab jamaah lain tidak, tak ada apa-apa pun, tak ada masalah. Disebabkan imam tersebut. Ni berbezalah kalau contoh orang itu dalam keadaan solatnya tuan-tuan, bacaan apa? Bacaan Fatihahnya perlulah dibetulkan. Kalau contoh dia baca ihdinas siratal mustaqim, dia tiba-tiba baca uhdina kan, kita pun yang duduk belakang kita tegur mana tuan, ihdinas siratal mustaqim, dia tak dengar juga tuan-tuan, maka perlulah pada waktu itu mufaraqah di antara imam tersebut, ataupun digantikan dengan imam yang lain. Maknanya ada perbezaan di situ tuan-tuan. Pada waktu penggantian tersebut, ataupun dikatakan mufaraqah di antara imam tersebut. Maknanya tuan-tuan, selepas daripada itu barulah tegur, bukan waktu solat kita tegur, salah tu. Maknanya pada waktu selepas daripada solat, nasihatkan. Maknanya bertemu di antara face to face, di antara berdua tadi tuan-tuan. Biasalah imam ni kadang-kadang dia terlupa. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau contoh dari sudut bacaan, takkanlah dia kata sampai terlupa kan. Ni lagilah bacaan yang rukun. Bacaan-bacaan yang rukun tersebut. Okey, baik. Dan seterusnya, yang ke-15, bagi makmum tidak mendahului kaedah tersebut. Yang ke-16, mengucapkannya dalam keadaan menghadap kiblat. Ini dalam keadaan solat fardu ataupun solat sunat. Perlulah menghadap kiblat. Ini dalam takbiratul ihram. Okey, baik. Yang ke-17, mengucapkannya dengan niat melaksanakan rukun solat. Dengan niat, maksudnya lafaz dan niat tadi. Allah tadi tuan-tuan, itu dikatakan takbiratul ihram, itu yang wajib. Kalau contoh diam-diam saja tuan-tuan, tak bunyi, maka tidak sah. Perlu didengari oleh maksudnya tuan-tuan, iaitu telinganya sendiri. Apa yang disebutkan Allahu Akbar, ataupun dia kata solat sunat je lah, dia nak perlahan-lahan. Maknanya perlu didengari oleh telinganya sendiri. Maknanya tak dengar orang lain pun tak ada masalah, tapi yang paling penting adalah didengari oleh telinganya sendiri, baru tandanya sah akan solat seseorang itu. Yang ke-18, menjadikan hamzah pada lafaz Allah sebagai hamzah, iaitu qata', bukan hamzah wasal. Allahu Akbar. Inilah di antaranya tuan-tuan, iaitu ketiga-tiga tadi tuan-tuan, insya-Allah. Paling tuan-tuan, di antara rukun-rukun, iaitu berkenaan tentang kesempurnaan dalam melakukan ibadah solat tersebut. Okey, baik. Okey, baik. Mungkin ada pertanyaan dari tertib sehinggalah takbiratul ihram, ataupun daripada mula pun tak ada masalah lah. Kita bincang bincang berkenaan tentang ibadah solat ni. Mungkin ada apa-apa persoalan, dipersilakan. Baik, ada apa-apa pertanyaan tak berkenaan tentang ataupun lain-lain pun boleh, insya-Allah. Insya-Allah sekiranya kita bincang bersamalah, insya-Allah. Ada apa-apa persoalan-soalan untuk bab ni, insya-Allah. Muslimat pun kalau sekiranya ada, insya-Allah. Muslimat tak ada apa-apa okey, berkenaan tentang ibadah solat ataupun yang lain-lainnya, insya-Allah. Mudah-mudahan muslimat daripada mula sampai sekarang tak pernah ada soalan.
Malu-malu. Alhamdulillah. Okey, baik. Silakan. Ya. Ya. Ya, betul. Okey, baik. Okey. Okey. Okey, terima kasih atas soalan. Okey, adakah perlu maknanya makmum menghabiskan suratul Fatihah tersebut sehingga apa, imam tadi nak hampir dah kepada dia dah rokok dah kan. Dia dah rokok, kemudian dia nak hampir kepada apa? Hampir kepada sujud. Maknanya tidak perlu kepada makmum untuk menghabiskan surah Fatihah tersebut. Maknanya inilah yang dikatakan sebagai menanggung. Imam menanggung akan makmum. Ini dikatakan imam menanggung akan makmum. Itu dikatakan masbuk. Mana yang paling penting tadi tuan-tuan adalah takbiratul ihram dia dengan niat tadi tuan-tuan. Maknanya makmum tadi disebut Allahu Akbar, terus dia rokok tadi tuan-tuan. Terus ikut imam. Tak perlulah dia nak menghabiskan apa suratul Fatihah dia. Kerana inilah yang disebutkan tadi, para ulama mengatakan menanggung akan makmum. Maknanya dikatakan menanggung. Kadang-kadang sebab itu ada di kalangan manusia ni tuan-tuan, di kalangan umat Islam tu sendiri, dia kata tak apa, imam tanggung semua. Sedap dia imam tanggung semua. Semua tak nak jadi imam tuan-tuan. Kalau semua pakat imam tanggung tuan-tuan. Maknanya sebab itu kita selaku makmum pun perlu wajib kepada kita menjaga akan solat kita daripada sampai habis tuan-tuan. Daripada takbiratul ihram sehinggalah salam. Maknanya wajib kepada makmum untuk menjaga sebaik-baiknya. Sebab itu dalam keadaan masbuk itu saja. Masbuk tadi tuan-tuan maksudnya iaitu dari sudut mana contoh bacaan tadi, imam menanggung bacaan suratul Fatihah. Mana Fatihah siapa? Iaitu makmum tadi. Itu dari sudut bacaan, itu ditanggung. Yang lain-lain kita mengikut, maknanya mengikut imam, perlulah kita ikut imam. Tapi bab lain, maknanya kita dari sudut bacaan-bacaan kita, dari sudut iaitu rukun-rukun, kita perlu jaga. Kalau contohnya dia tak menjaga rukun, tak apa, imam tanggung. Tak tanggung, kita kena tanggung sendiri. Sebab kita menjadi makmum kan. Kita dah tahu bagaimana kita ini sebagai makmum yang sebaik-baiknya, insyaallah, mudah-mudahan. Sebab itu perlulah dijaga, perlulah menjaga tertib kita dengan sebaik-baiknya. Okey, baik. Okey, jelas tak? Okey. Lambat? Okey, baik. Okey, contohnya tadi, contohnya macam mana? Imam disama berdiri. Okey, baik. Okey, dia yang tu wajib dia menghabiskan Fatihah dia. Mana dia kena habiskan juga. Kena habiskan surah Fatihah. Sebab dia dalam keadaan sama-sama dengan imam. Betul? Sama-sama dengan imam. Inilah orang yang dalam keadaan dikatakan was-was. Sebab itu was-was tu dia kena buang. Maksudnya tuan-tuan, dia kena was-was tu kena buang. Kalau contoh dalam keadaan solat ni tuan-tuan, mula-mula takbiratul ihram, kalau contoh kawan sebelah tuan-tuan, kawan sebelah ni kena backup lah. Maksudnya backup ni tuan-tuan kena tunggu dulu. Kau takbiratul ihram dulu, aku nak tengok kau.
Salah pelampang ke bagi kali-kali tuan-tuan. Ayun kali tuan-tuan. Ni kalau contoh tuan. Aku minta maaf lah, aku bagi siap-siap. Ni maksudnya minta maaf siap-siap, aku bagi siap-siap biar kau ni hilang was-was engkau. Maknanya was-was terhadap iaitu dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni berlaku. Kita tak nafikanlah. Kan berlaku di kalangan masyarakat itu sendiri tuan-tuan, ketika mana dalam keadaan solat takbiratul ihram pun mereka dalam keadaan was-was, tak sampai. Mana ini kena perlu bantuan. Memerlukan kepada bantuan sahabat sebelah. Dia kata maknanya dalam keadaan